واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Untuk sama-sama kita melihat kepada satu sahaja ayat pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-93 pada halaman 93, dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah pada Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Kuning elok baju. Kuning bersama hijau di hadapan. Oh, subhanallah. Kita ada rakan-rakan kita. Ya, Daripada Ustaz, mana, kita nak alu-alukan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Rumah Ngaji Bera, kemudian LKPIM daerah Bera dan juga Perkim daerah Bera. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik. Sihat semua alhamdulillah. InsyaAllah lah. Dan tak lupa Safas Pada grup Istiqamah, ya, Istiqamah. bersama ketua kelas hijau juga Ya. pada hari ini, ya, dan kita ucapkan terus kita bersama Istiqamah bersama Al-Quran Ustaz ni bukan mudah, ya. Kalau ramai-ramai begini dia semangat sikit. Betul, Safas. Tapi bila seorang-seorang, ya, 2-3 orang pada waktu itu, ya, tetapi tuan-tuan yang berada di rumah terus, ya, bersama Al-Quran. Dan pada hari ini kita ingin mohon Allah Subhanahu Wa Taala terus membekalkan kita ilmu hikmah yang besar dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi satu ayat pada hari ini, pada ayat 93. Iaitu pada ayat ini, pada kali ini kita akan melihat balasan atas membunuh mukmin yang disengajakan dan penuh dengan kezaliman. Bagaimanakah ganjaran ataupun hukuman daripada Allah? Ini yang kita ingin baca, ringkas tetapi ianya perlu kita fahami secara meluas agar kita menjaga benar-benar etika dalam kehidupan kita seharian. Ayat 93 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat My Quran Time yang berada di rumah, sedang menyaksikan di kaca TV, di Facebook, dan juga tak lupa kepada hadirin dan hadirat, para penonton yang hadir ke studio. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengeruniakan kesihatan yang baik dan juga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan jalan untuk kita terus menelusuri ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz Fas pernah ke Bera belum? Pernah ke Bera. Pernah ke Bera, ya? Ke rakan-rakan. Dah pernah berjumpa. Akan pergi lagi? InsyaAllah. InsyaAllah. Subhanallah. Orang Bera cakap macam mana? Awak koma? Betul? Awak koma. Oh. Kamu tu maksudnya apa? Kalau saya dia kata apa? Kawan. Kawan. Kawan tu saya. Kalau awak lah. Oh, kawan. Sebab dulu hantar. Oh, betul Bera lain kot. Kalau saya ada kawan maksudnya? Saya ada saya lah. Okey, masya-Allah. Baik. Saya ada saya. Okey. Baik, jadi terima kasih jauh daripada Bera datang, subhanallah, singgah ke My Quran Time. Jazakumullah khairul jazak. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz Fas, macam mana tengok sahabat-sahabat datang ke studio, ingin nak datang. Boleh berhubung dengan bahagian ataupun di Facebook kita kan, di Facebook My Quran Time, boleh buat pertanyaan di situ.
untuk sama-sama mengikuti, menghadiri secara langsung ataupun datang ke studio mengikuti pengajian My Quran Time. InsyaAllah moga-moga satu hari nanti tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah pula yang bersama di studio insyaAllah ta'ala. Ayat yang ke-93 kita nak baca, masya-Allah, ada lebih kurang dalam 2 baris saja Safas. Kita nak baca sama-sama insya-Allah. Hati-hati, ada kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian, antaranya huruf yang mengeluarkan hujung lidah, kan, ada huruf yang tebal, ada dengung dan sebagainya. Ayuh kita cuba ayat 93 dengan bacaan menggunakan taranum nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-93 yang diterjemahkan, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ayat ini muncul Ustaz ya selepas ayat yang ke-92. Dalam episod sebelum ini kita berbincang tentang orang beriman yang membunuh orang beriman yang lain secara tidak sengaja, sama ada ianya dalam keadaan yang mungkin ada 3 jenis tak sengaja Ustaz ya. Satu tak sengaja, memang dia nak membunuh, itu yang seterusnya ialah dia memukul yang dia tak tahu bahawa akan terbunuh, dan juga dia mungkin ya tertolak saja-saja jelah ya bertepuk tampar, tetapi akhirnya terbunuh seseorang itu. Maka itu adalah apa yang dijelaskan pada ayat 92. Pada ayat yang 93 Allah menyatakan tentang wa may yaqtul mu'minan, iaitu barang siapa yang membunuh orang mukmin itu muta'ammidan. Maksudnya muta'ammidan ini maksudnya ialah dengan sengaja, maka Allah menyatakan apakah balasan kepada mereka ini. Ya, apakah asbabun nuzul bagi ayat ini? Sebenarnya bercerita tentang seorang yang bernama Miqyas. Ya, beliau daripada Mekah itu, dia ada seorang saudara yang bernama Hisham yang telah terbunuh. Jadi Nabi SAW menyatakan kepada satu kaum ini yang bertanya pada mereka siapa pembunuh untuk dilaksanakan qisas, maksudnya nyawa balas nyawa. Tetapi kalau tidak dikenal pasti siapa pembunuhnya secara spesifik, maka kaumnya itu perlu membayar diat sebagaimana yang kita belajar dalam ayat yang ke-92. Kena bayar ganti rugi, duit sebagai ganti rugi kepada ahli keluarga si mati tersebut. Maka kaum tersebut Ustaz dia membayar ganti rugi tersebut pasal tak tahu siapa pembunuh yang spesifik, dibayar perkara tersebut. Tetapi dalam perjalanan Miqyas yang dapat duit diat tersebut, dia diwaswaskan oleh syaitan, dan akhirnya apa yang berlaku? Miqyas pergi menyerang kepada kaum yang bayar diat tadi.
Kalau kita perasan sebenarnya diyat ataupun qisas adalah cara Al-Quran untuk memberhentikan balas dendam. Ya, walaupun mungkinlah ya seorang itu terbunuh daripada satu kaum yang berbeza, tapi jangan sampai kaum ini balas dendam dan akhirnya berbunuhan di antara satu sama lain. Jadi itu sebabnya ada diyat ataupun qisas. Qisas maksudnya seorang balas seorang, tapi kalau tidak dikenal pasti siapa pembunuh tersebut, perlu dibayarkan ganti rugi dan berhenti. Stop daripada terus mencari ruang untuk berbalah dan membunuh antara satu kaum ataupun satu negara kepada negara yang lain. Tetapi apa yang berlaku bila sudah diberikan diyat, Miqyas dia pergi serang balik kepada kaum tersebut, maka kaum tersebut pun mempertahankan diri. Maka Nabi SAW menyatakan apa? Aku tidak boleh menjamin keselamatannya Miqyas baik di saat halal maupun di saat bulan haram. Pasal apa? Pasal beliau memilih untuk menyerang kembali dan kemudian bila dah diserang kembali Ustaz ya, maksudnya ini adalah orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia telah pun diberikan ganti rugi. Mesejnya apa? Mesejnya dalam kehidupan kita ini, kalau ada sesiapalah Ustaz ya, yang dia mungkinlah ada salah seorang ahli keluarga terbunuh ya, ataupun dibunuh, tapi jangan pula dia berjela-jela pula untuk membalas dendam kepada keluarga ataupun kaum yang membunuh tersebut. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang antara kaum, kan, antara Melayu dengan Cina ke Cina dengan India, pasal yang Cina ni membunuh seorang Melayu, maka orang Melayu nak serang kepada seluruh orang Cina berabad-abad, itu bukan kaedah yang dibekalkan dalam ayat 92 dan 93. Jadi apakah balasannya? Kita akan baca sebentar lagi ya, bahagian kedua ayat 93. Namun kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed, with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Minhu majahina, warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا
Sadaqallahul Azim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 93, ayat yang agak pendek tetapi ia adalah sebagai satu ulangan Ustaz ya, kepada bagaimana dalam kehidupan kita ini ada hukuman yang penting yang perlu diberi perhatian, iaitu nyawa balas nyawa yang dinamakan sebagai qisas sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, dan juga ada diat iaitu denda, ya, hukuman ataupun istilahnya blood money Ustaz ya, duit untuk membayar kepada ahli keluarga bagi memohon maaf dan juga sebagai tanda taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks ayat ini kita mungkin nak review balik Ustaz ya kepada kisah ini pada ayat 178 dan ayat 179 daripada surah Al-Baqarah, untuk kita memahami betapa nyawa amat diberi perhatian di dalam Islam. Dan sebagaimana dalam perbincangan kita episod yang sebelum ini, mungkin ada yang kata saya tak pernah terlibat dengan menyawa-nyawa ni, nyawa nyamuk je. Saya pukul nyamuk je kan. Ya, yang nyawa manusia saya tak terlibat, tetapi kita kena ingat bahawa mungkin saya adalah pengetua, saya adalah contohnya pelatih tentera dan sebagainya. Kita kena ingat bahawa hubungan ataupun sentuhan fizikal itu adalah amat perlu diberi perhatian ya. Kadang-kadang ada kawan di sekolah menengah ya, dia suka saja je suka-suka bertumbuk-tumbuk begitu, tetapi tumbuk-tumbuk yang akhirnya boleh menyebabkan patah tulang rusuk ataupun kematian, maka itu tertakluk kepada hukum jenayah yang disampaikan pada ayat 92 dan 93, dan ia telah pun disentuh pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Mari sama-sama kita buka muka surat 27 sebagai review kita. Ayat 178 dan 179 daripada surah Al-Baqarah dibacakan Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak melihat sekejap ayat 178, 179 di halaman yang ke-27 juzuk yang kedua. Kita nak baca sama-sama insya-Allah dua ayat ini. Hati-hati pada kalimah qisas, huruf sad, dan juga ada yang menarik tu Ustaz, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi. Itu kita nak cuba baca sama-sama insya-Allah. Kita cuba dengan bacaan murattal, kita cuba murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kita bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179 sebagai review ulang kaji kita tentang bagaimana yang dinamakan sebagai qisas, maksudnya bunuh balas bunuh bagi mereka yang sudah pun disabitkan dengan kesalahan, ya, membunuh seseorang, ataupun lebih daripada itu kalau katakan bercakap tentang abd dengan abd, maksudnya unsa bil unsa, ini adalah bunuh balas bunuh mengikut kepada kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya ini bukannya boleh kita tentukan begitu saja. Ia perlu pada proses pengadilan, pada proses qadi, hakim, mahkamah, ya, untuk menentukan apa yang kita baca dalam ayat 178 dan 179. Dan dalam ayat 178 ini dinyatakan faman ufiya, ya, bagi yang siapa yang mendapat keampunan, ya, daripada bunuh balas bunuh, mungkin ahli keluarga itu memaafkan kepada si pembunuh, maka itu dibenarkan. Ya, dan ini perkara yang perlu menjadi sebagai asas berbanding dengan kalau dalam sistem mahkamah negara tertentu, saatnya yang menentukan adalah hakim, bukannya hakim bertanya kepada ahli keluarga tersebut untuk menentukan sama ada nak maafkan ataupun tidak. Dan dalam hal ini dinyatakan pada ayat 179 walakum fil qisas, pada qisas hukum balas bunuh ini adalah hayah. Ya, mungkin ada yang kata Ustaz, ya, bahawa kalau kita bunuh orang tu habislah mati semua orang. Lebih kurang begitu responnya. Tetapi kalau kita lihat bahawa bagaimana Allah menyatakan haya, disebabkan bila ada bunuh balas bunuh, maka berhentilah, ya, satu dendam di antara satu keluarga dengan satu keluarga, satu individu dengan satu individu, satu negeri ataupun satu kaum dengan kaum yang lain, kerana kita sudah pun berhenti. Kalau siapa yang disabitkan dibunuh orang tersebut, habis. Tak boleh lagi jadi seperti miqyas sebagaimana kita belajar dalam ayat 93 sebentar tadi, iaitu dia dah dapat diat, ya, kerana kematian abangnya ataupun saudaranya itu tadi, tapi lepas tu dia pergi bunuh pula, ya, dia pergi menyerang kepada kaum yang sudah pun menunaikan diat ataupun ganti rugi tersebut. Jadi ini pelajaran yang besar, kesan daripada orang yang tidak menghargai kepada peraturan Tuhan ini, yang terus membunuh pada orang yang sudah pun nak berbaik, yang dah bayar diat, fajazauhu jahannam, ya, iaitu pada ayat 93, baginya balasan jahannam. Yang pertama Ustaz, ya. Yang kedua khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kemudian wa ghadiballahu alaih, kemurkaan Allah ke atasnya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu azaban azima, iaitu disiapkan baginya siksaan yang amat besar. Jadi ini antara ayat yang paling garang sekali lah Ustaz, ya, di dalam Al-Quran berbanding dengan jenayah-jenayah yang lain. Bagi bunuh ini adalah satu perkara, membunuh orang beriman itu adalah satu perkara yang besar yang perlu kita elakkan, yang perlu kita jaga-jaga. Tetapi kita mungkin tertanya macam mana orang boleh membunuh, ya, ataupun terasa nak membunuh pada orang beriman yang lain. Kadang-kadang disebabkan kalau miqyas itu kerana syaitan menimbulkan rasa dengki, ya, ataupun rasa tidak puas hati, marah, dan bila marah tak dengki dan sebagainya, daripada hubungan yang baik di antara orang beriman dalam sebuah keluarga pun akhirnya boleh menghasilkan, mewujudkan pembunuhan. Jadi itu sebabnya mengapa kita kena jaga hati kita dengan Al-Quran. Bila hati ini dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mudah untuk berdengki ataupun marah yang boleh membawa kepada hasutan syaitan untuk menghalalkan nyawa tanpa hak. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataannya wa ghadiballahu alaih, ya, daripada perkataan ghadiba maksudnya marah ataupun murka. 24 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Maidah, dalam surah Asy-Syura, dalam surah Al-Mumtahanah, dan perkataan inilah yang perlu kita beri perhatian, kemurkaan Allah, Ustaz, ya. Kita tak nak jadi orang yang dimurkai sebagaimana hujung surah Al-Fatihah. Dan salah satu dosa yang disamakan ayatnya di dalam Al-Quran dengan syirik adalah pembunuhan, Ustaz. Ya, ini muncul dalam surah Al-Furqan ayat 68. Mungkin kita ada kesempatan nanti kita membaca surah yang ke-25 ini, ayat 68.
bagaimana Allah meletakkan jenayah ini amat berat dan perkara ini perlu kita jaga-jaga. Apa-apa sahaja yang membawa pada jenayah ini perlu kita sekat daripada berlaku di dalam masyarakat. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini My Quran Time, Quran Salat. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. هما جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Iban tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau berentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Imam Mutiara Wursi Serak. Sambungan yang semalam. Tunggu Ustaz Fas malam tu. Ya tu. Ini Allahu Akbar. Moga-moga Allah senantiasa menjaga iman kita. Walaupun kadang-kadang banyak kita melakukan kesalahan, kita hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan bermacam kesalahan. Namun kita senantiasa juga memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan iman kita dan Allah Subhanahu Wa Taala membaiki kembali kehidupan kita. Amin ya rabbal
Alamin. Dan itu antara usaha kita Ustaz ya, Safas. untuk kita selalu belajar dan mengajar Al-Quran. Betul. Bukan pasal kita ni sempurna pun Betul. ya, tetapi harapnya itulah yang akan menjaga kita. Dan kita doakan kepada penggerak rumah ngaji di Ya. Bera, Pahang Betul. ataupun di mana-mana sahaja yang terus belajar mengajar Al-Quran ini, dapatlah ya peluang iman itu dibina ya dari masa ke masa Ustaz ni. Kalau tidak, harapkan kita bina iman sendiri, Allah dia makin lama makin Betul Safas. merudum jatuhlah ya, seperti saham-saham yang ada. Baik Safas, masya-Allah. Saya tak ada saham. Ada saham. Betul. Baik, jadi ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak singgah sekejap sebelum kita melihat nanti bahagian akhir ayat 93. Kita nak reda-redakan seketika, kita nak sama-sama ulang kaji bahagian tajwid, kita nak melihat kalimah-kalimah pilihan kita, menerusi kita nak sempurnakan hukum-hukum tajwid, dan kita nak menjelaskan ataupun latihan ulang kaji menyebut sebutan-sebutan pada kalimah-kalimah yang telah kita garis bawahkan seperti mana berikut. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqtul sekali lagi. Wa man yaqtul. Cuba semua sekali, 1 2 3. Wah, qari'ah semua ni dia bera-bera ni, masya-Allah terbaik ya. Iaitulah nun mati bertemu dengan ya. Yang pertama sekali, nun mati bertemu dengan ya. Idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah, ada juga panggil macam tu kan. Masukkan bunyi nun ke dalam ya berserta dengung dengan 2 harakat. Wa may. Kemudian qalqalah pada huruf qaf kena jaga walaupun dia berada di tengah kalimah, kan, qalqalah yang kecil, sughra, tapi dia tetap melantun. Jangan kita sembunyikan dia. Wa may yaqtul, tak timbul, tak boleh. Wa may yaqtul, cuba. Bila sebut yaqtul selepas huruf qaf tu ada huruf ta. Maka itu antara cabaran dia, iaitulah untuk kita tak tertebal sebut huruf ta. Wa man yaqtul, sebab selepas huruf qaf kadang-kadang berlaku macam tu, kan. Jadi kena hati-hati. Yaqtul, cuba. Baik. Ayuh, betul. Yang kedua iaitulah pada kalimah mukminan, huruf hamzah seperti mana yang kita selalu kongsikan juga, supaya tidak tertukar dengan huruf ain. Mu'minan. Mu'minan, jangan tolak ke tengah mu, mesti dipangkal mu hamzah. Wa man yaqtul mu'mina, cuba 1 2 3. Wa man yaqtul mu'mina. Jangan tolak pergi tengah, rongga kerongkong jadi ain. Mu, tak nak mu, nak mu, kan. Sekali lagi. Mu'mina. Bagus, alhamdulillah. Seterusnya pada kalimah yang ketiga, jahannam. Jangan kita tertukar dengan ha pedas. Fajazauhu jahannam. Bunyi sedap ha tu kan, ha pedas, tapi bukan tempat dia kat situ. Sebab dekat situ adalah menggunakan huruf ha simpul ataupun ha dada ataupun ha bulat, macam-macam ada bagi nama kan. Tempat dia pangkal juga, rongga kerongkong kita ha dan juga a. Fajazauhu jahannam, cuba. Jahannam. Dan nun yang bersabdu, hati-hati 2 harakat juga, wajib al-ghunnah. Jahannam. Baik, seterusnya yang keempat pada kalimah wa ghadiballah, cuba. Wa ghadiballah. Pertama huruf gha, huruf ghain. Wa gha, cuba. Wa gha pula kat mana? Permulaan rongga kerongkongan kita. Ada huruf kha dan juga huruf ghain. Wa gha, cuba. Wa gha. Jangan tertukar dengan huruf ra pula. Wa radiballah, salah. Wa gha, cuba. Kemudian dha tepi lidah. Wa ghadi.
Jangan pergi hujung lidah jadi dal. Wara di bala Allah. Jadi longgar semua huruf-huruf tu. Wara di bala kan, jangan. Waghadi, cuba di. Di. Itu dot. Di. Kalau dal di. Sebut di. Kalau dot di. Beza bunyi. Di. Biar boleh bezakan bunyi ya. Baik. Kemudian wa ghadiba, hati-hati. Dia terletak sebelah huruf dot yang isti'la tebal. Jangan ajak dia sekali tebal. Jadi wa ghadiba pula. Kan? Wa ghadiba. Kemudian Allah lafzul jalalah pula tebal lagi. Jangan jadi tipis pula. Wa ghadiballah, tipis. Wa ghadiballah. Cuba. Dan satu lagi yang mustahab juga sebelum hafal, iaitulah pada kalimah wa a'adda. Cuba. Sebab takut jadi dua-dua hamzah. Wa a'adda dua-dua hamzah. Ataupun dia boleh jadi dua-dua ain. Wa'adda kan. Wa'adda dua-dua ain pula. Jadi kena hati-hati. Mula-mula hamzah kenal pasti, pangkal, tolak pada ain yang kedua. Kan wa'a, cuba wa'a. Beza tak? Sama ke tak? Tak tahulah saya, Ustaz. Rasa macam sama je. Kawan dia sebut sudut sebelah. Aku baca betul dah. Kah dengar baca betul itu dah. Dia kata, subhanallah. Kan? Wa'a. Kawan jadi tak? Dia kata, jadi. Dia kata, wa'a. Bagus, alhamdulillah. Baik. Jadi itu kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian dalam ayat yang ke-93. Ayuh kita cuba menghafal beberapa kalimah. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. 1, 2, 3 baca dulu. Okey, kita cuba 4 kalimah dulu. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Cuba. ومن يقتل مؤمنا متعمدا. Cuba. ومن يقتل مؤمنا متعمدا. Empat kan? Waman lepas tu yaqtul, lepas tu mu'minan muta'ammidan. Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan. Jangan tukar pula waman yaqtul muta'ammidan mu'minan. Kan? Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan. Waman yaqtul mu'minan. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, yang kali terakhir ni cuba jangan tengok Al-Quran. Cuba tengok ke depan. Tengok Al-Fadhil Safas. 1, 2, 3. Aiwah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya ingat Safas nak sampai ke boleh habis satu ayat ni. Hafal insya-Allah. Terus. Daripada duduk seat depan sampai seat belakang, sambung. Yang belakang sekali teruskan. Yang belakang sekali sadaqallah dia kata. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, moga-moga kita terus Allah pemudahkan untuk belajar Al-Quran, hafal, baca dengan baik dan pemahaman yang baik. Dan insya-Allah kita nak sambung lagi selepas ini bahagian akhir ayat 93. Namun kita nak berehat seketika dan ke mana-mana kembali selepas ini. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين
يا رب العالمين. ما جاهينا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah. Maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 93 untuk kita menghargai bagaimana Allah memperjuangkan keadilan dan bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman terus perlu menjaga keadilan. Dan jika kita bertemu dengan mereka yang membunuh seorang mukmin, Ustaz ya, sebenarnya ada 5 balasan yang dibekalkan, yang diancam oleh Allah. Yang pertama, Jahannam. Yang kedua, kekal di dalamnya. Yang ketiga, kemurkaan Allah ke atasnya. Yang keempat adalah laknat kepadanya. Dan yang kelima adalah disiapkan azab di atas dunia ini dengan azab yang amat berat. Dan perkara ini adalah sebagai satu amaran daripada Allah SWT, satu dosa yang besar. Dan jika ada yang bertanya, bolehkah lagi kalau katakan ada kawan ke ahli keluarga terlibat dengan pembunuhan, Ustaz kan? Adakah saya masih lagi boleh diterima taubat? Jawapannya sudah tentu. Sudah tentu apabila seseorang itu mengikuti ataupun melalui kepada hukuman yang ada dan bertaubat kepada Allah, insya-Allah selagi nyawa di kandung badan, semua dosa boleh diampunkan, Ustaz ya. Yang tidak diampunkan satu-satunya dosa bila sudah meninggal. Yang bila sudah meninggal ya, bukannya apabila masih hidup. Kalau masih hidup, semua dosa boleh diampunkan dengan kita bertaubat, memohon ampun. Tapi kalau sudah meninggal, dosa satu-satunya yang tidak akan diampunkan adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercakap tentang besarnya amaran Allah ini sekali lagi diulang pada surah yang ke-25 ayat 68 surah Al-Furqan. Mari sama-sama kita buka buku surat 366 untuk kita melihat bahawa walaupun syirik itulah satu-satunya dosa yang tidak diampunkan, tetapi bunuh ini diletakkan pada satu ayat untuk menjelaskan bahawa ia adalah satu perkara yang besar, jenayah dalam kehidupan. Ayat 68 surah 25, muka surat 366 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Alhamdulillah.
Ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak melihat dan kita nak baca seketika ayat yang ke-68 atas sekali muka surat 366. Dah jumpa ibu ayah sekalian? Yang atas sekali betul tu. Mana Ustaz? Tu betul tu. Ayat 68 tu atas sekali tu. Kan muka surat 366 surah Al-Furqan. Mari kita baca ayat yang ke-68. Surah yang kita baca sekarang ni An-Nisa, Safas kan? Ya, Hujung dia mad iwad. iwat. Sekarang surah Furqan juga mad iwad hujung dia. Iwat. Dua harkat. Masya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-68, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sebarang sembahan, dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa melakukan semua itu, nescaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi 3 jenayah yang dinyatakan sini Ustaz ya. Syirik adalah yang paling besar, syirkun azim. Ini adalah sebagai satu zulmun azim, tetapi diletakkan sama dengan pembunuhan dan zina. 3 perkara ini kerana apa? Kerana ia akan memporak-porandakan kehidupan di peringkat manusia ini sendiri. Jadi itu sebabnya mengapa kita perlu menghalang daripada menjadi ejen kepada syirik. Maksudnya apa sahaja yang boleh membawa pada syirik, kita kena elakkan. Apa sahaja yang boleh menyebabkan orang berbunuh, itu juga perlu dielakkan. Dan apa sahaja yang boleh membawa pada orang berzina juga, ianya perlu dielakkan kerana ia akan mengundang kepada jenayah ataupun hukuman yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ayat 68 nak menjelaskan betapa membunuh ini sebagai satu perkara yang berat Ustaz ya. Perkara yang perlu diberi perhatian, dan kembali balik kepada ayat yang ke-93 perbincangan kita pada hari ini. 5 amaran daripada Allah, 5 hukuman daripada Allah itu adalah satu perkara yang amat berat, dan berat macam mana pun masih lagi Allah membekalkan kepada kita, kepada sesiapa di kalangan ahli keluarga, dalam masyarakat, jika terlibat dengan jenayah tersebut, mengikuti kepada hukuman dan memohon taubat, maka ianya selagi kita hidup, taubat itu insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebagai satu rahmat daripada Allah. Dan sekaligus apabila kita melihat ayat 93 ini dalam surah An-Nisa, biasanya orang cakap surah An-Nisa ni surah perempuan Ustaz ni, mestilah lembut-lembut saja isinya kan, tetapi tengok pasal bunuh, pasal penggal kepala dan sebagainya. Apa cerita? Kerana bercakap tentang untuk memperjuangkan keadilan bagi golongan wanita anak yatim, ianya sampaikan kepada kena menghalang pengkhianat, bagi memastikan keadilan berlaku, kena pastikan orang yang bermain nyawa Ustaz ni. Pasal kalau zaman dahulu anak perempuan baby, kalau katakan baby kan lahir, bayi lahir, kalau dia tengok anak perempuan dia, lepas tu dia kambus masuk dalam lubang dia. Pasal dia merasakan bahawa wanita perempuan adalah sumber kepada tidak bertuah dalam sebuah keluarga. Jadi ini adalah khurafat ataupun syirik yang berlaku di kalangan Arab jahiliah tersebut, dan pada zaman ini pun kadang-kadang benda tu menyusup juga Ustaz ya. Dia merasakan bahawa lelaki lebih mulia daripada perempuan, ataupun kaya lebih mulia daripada miskin. Perkara-perkara itulah yang diperjuangkan di dalam surah An-Nisa,
surah yang berkaitan dengan keadilan kepada semua kumpulan termasuk wanita, kepada anak yatim dan juga kepada anak-anak kecil ataupun mereka yang lemah di dalam masyarakat. Ini membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama ialah kita takut akan azab dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa membunuh, dan kita mohon Allah jauhkan diri keluarga kita daripada jenayah ini. Yang pertama. Yang kedua, sayangi nyawa dan tidak berlaku zalim sesama manusia, sama ada kita yang membunuh ataupun menyokong orang yang membunuh saja. Kadang-kadang kita tak bunuh, tapi kita sokong pemimpin yang dia pergi bunuh orang lain kerana nak dapatkan duit, kerana nak dapatkan rasuah dan sebagainya, pun kita tidak akan menyokong orang-orang begini. Yang ketiga, laksanakan qisas dan beri diat sebagai syariat Islam yang dituntut. Yang diharapkan perbincangan kita pada hari ini, kita dah tahu dah apa maksud qisas, nyawa balas nyawa, dan diat adalah duit ganti rugi kepada ahli keluarga kerana terbunuhnya seseorang. Jadi bila kita faham tentang istilah ini, harapnya apabila anak kita belajar dalam jurusan undang-undang, merekalah yang akan memastikan hukum jenayah, hukum yang ada dalam Islam ini dapat dibawa ke peringkat perlembagaan dan juga dalam sistem keadilan di peringkat negara dan juga di peringkat dunia. Kita doa pada Allah SWT, kita dapat berhukum dengan hukum Allah sebenar-benarnya. Sama Ustaz Tar. Terima kasih Al-Fatihah Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami menadah tangan memohon, merayu, meminta kepadamu ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diterima, diangkatlah taubat-taubat kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, ibu dan ayah mertua kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkan hati kami dengan asbab kami membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya ya Allah. Maka ya Allah, lapangkanlah masa kami, rezekikan masa buat kami ya Allah, untuk kami senantiasa bersama dengan Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam ya arhamar rahimin. Berkatilah kehidupan kami ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, terima taubat kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Ini betul-betul khabar ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dan mengkabulkan doa kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita pada hari ini daripada BERA dan juga daripada kumpulan Istiqamah untuk bersama, dan tuan-tuan yang berada di rumah untuk terus bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menyumbang dan juga menghubungi di nombor di talian untuk kita sama-sama gerakkan rumah ngaji, program-program digital, kajian tentang Al-Quran, dan sebarkan dan teruskan rakan-rakan kita daripada Pahang untuk terus sebarkan pada rakan-rakan yang mungkin tak tahu Ustaz, dia tak tahu ada My Quran Time. Dan saya ada jumpa seorang ni habis Quran Time musim pertama pun dia kata ada Quran Time ke kan, sampai tak tahu. Jadi sila sebar-sebarkan dan maklumkan kepada rakan, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada episod ayat baru untuk memahami lebih lanjut lagi bagaimana seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersifat adil, dan ini sebagai saham untuk diri kita terus menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين